Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Jadi dalam video ini kita akan melihat beberapa poin penting berkenaan dengan buruj yang telah kita pelajari. Yang pertamanya, buruj adalah himpunan bintang-bintang yang disusun mengikut corak yang tertentu. Right? Buruj ini adalah corak bintang yang khusus, right? Dan keseluruhan langit dibahagikan kepada 88 daerah yang berbeza dan setiap satu daerah ini diwakili oleh satu buruj, right? Jadi yang penting kat sini adalah kata there is usually no link between the individual stars of a pattern. Apa maksud je? Katakan kita ambil satu contoh, contoh buruj Cassiopeia, right? Kalau kita lihat di langit, Cassiopeia dia berbentuk sebegini coraknya, right? Dia 1, 2, 3, 4, 5. 5 bintang yang membentuk corak macam W ni kan. Jadi kita mungkin menyangka ada kaitan di antara kelima-lima bintang ini. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat jarak setiap satu bintang ni daripada kita dalam rajah ni kan, alright, kita akan mendapati bahawa setiap satu daripada 5 bintang ni berada pada kedudukan yang berbeza daripada kita di bumi. Contohnya, kita mulakan daripada bintang yang paling hujung ni. Bintang Beta Cassiopeia ni terletak pada jarak 54 tahun cahaya daripada bumi. Right? Tetapi bintang yang paling contoh satu lagi bintang lain dalam buruj yang sama, bintang Epsilon Cassiopeia ni pula dia terletak pada jarak hampir 10 kali ganda lagi jauh daripada Beta Cassiopeia, iaitu pada 440 tahun cahaya. Manakala bintang Gamma Cassiopeia pula dia terletak pada jarak 615 tahun cahaya daripada kita. Jadi meskipun di langit kita nampak seakan-akan kelima-lima bintang ini berada berkait di antara satu sama lain, tetapi sebenarnya kelima-lima bintang ni berada pada kedudukan yang berbeza daripada bumi. Right? Kelima-lima bintang ni tidak berada di ruang angkasa yang sama. Right? Ada bintang yang lebih dekat, ada bintang yang lebih jauh. Right? Cumanya bila kita melihat bintang ni di langit, naluri kita adalah untuk menghubungkan kelima bintang ni membentuk satu corak, dan itu sebahagian daripada naluri manusia lah untuk mencari, untuk mengesan corak di sebalik kerawakan, right? Tapi yang pentingnya tapi hakikatnya kelima-lima bintang dalam buruj Cassiopeia ni tidak menempati, tidak berada dalam ruang angkasa yang sama, right? Dan kita kena ingat yang bila kita melihat langit, kita nampak secara dua dimensi saja, right? Kita tak melihat kedalaman langit itu, right? Semua objek yang berbeza jaraknya, berbeza dalamnya, berbeza jaraknya daripada kita, semuanya terpamer pada permukaan langit yang sama, right? When we look at an object in the sky, there's no depth, right? There's no depth to the object, kan? All the objects, regardless of whether they are far or they are near, will appear to be on the same surface of the sky, right? So that is one of the things that you have to bear in mind when you see a constellation in the sky. It is not always the case that all the stars in the constellations are physically close to each other. Neither they are physically related to each other, right? It's just that they happen to be on the same spot in the sky when we looked at it from the earth, right? So that is the first thing. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, daripada 88 buruj ni ada 12 buruj yang dilintasi oleh matahari dalam setahun, dan 12 buruj ini dipanggil sebagai zodiak, right? Dan disebut di sini they are known as a zodiac, a name that comes from the Greek word for animals, right? Zodiac, zoo, right? Zoo adalah tempat di mana kita melihat binatang, kan? Jadi zodiak ni kalau
awak lihat semua buru-buru zodiak ni kan, semua buru-buru zodiak ni semuanya adalah buru-buru yang rupanya adalah rupa haiwan, rupa binatang. Jadi kesemua buruj-buruj, ke-12 buruj ni dilintasi oleh matahari dalam masa 1 tahun. Okey. Jadi kita pada bulan-bulan yang berbeza dalam setahun, kita akan nampak zodiak yang berbeza. Okey. So misalnya contohnya kalau kita lihat rajah ni kan. Rajah ni bumi berada di sini, right? Berada di sini. Jadi pada waktu siang, right, kita akan nampak matahari, right? Pada waktu malam kita akan nampak buruj Sagittarius, right? Sebab kita hanya boleh nampak buruj pada waktu malam kan. Jadi pada waktu siang kita tak boleh nampak lah buruj Gemini ataupun Taurus. Kenapa? Sebab matahari juga berada pada waktu siang, right? Dalam arti kata Gemini dan Taurus dia terbit pada waktu siang, matahari pun terbit waktu siang juga. Jadi cahaya bintang ataupun cahaya zodiak Gemini dan Taurus ditenggelami oleh cahaya matahari, right? Tetapi kita boleh melihat buruj Sagittarius, right? Jadi pada bulan-bulan yang berbeza kita akan dapat melihat buruj yang berbeza ataupun zodiak yang berbeza. Katakanlah bumi dia dah bergerak dia ke sini, right? Sini, right? Jadi pada waktu malam kita boleh nampak buruj Virgo, tapi pada waktu siang kita sepatutnya boleh nampak tapi kita tak boleh melihat buruj Pisces sebab buruj Pisces membelakangi matahari. Okey. Kalau bumi je bergerak ke sini pula, maka pada waktu malam kita boleh lihat buruj Gemini, tapi kita tak boleh melihat buruj Sagittarius sebab buruj Sagittarius membelakangi matahari. Perbezaan tempoh daripada sini ke sini adalah 6 bulan. Right? Jadi katakanlah kita boleh melihat buruj Sagittarius, right, pada bulan Jun, maka kita perlu tunggu 6 bulan sebelum kita boleh melihat buruj Gemini pada waktu malam. Jadi pada bulan Disember ataupun Januari barangkali. Right? Jadi kalau kita nampak buruj Sagittarius pada waktu malam, dan kita tahulah sekarang ni bulan Jun. Sebabnya kalau kita nampak buruj Gemini pada waktu malam, dan kita tahulah sekarang ni bulan Disember. Jadi ini caranya kita menggunakan buruj sebagai kalender. Okey. Dan perkara yang terakhir adalah tentang nama-nama buruj ni. Nama-nama buruj ni asal mulanya diberikan oleh ahli astronomi Yunani, right? Berapa contoh dan biasanya dinamakan selepas tokoh-tokoh legenda, tokoh-tokoh dalam mitos mereka, mitos Yunani lah. Ursa Major, Centaurus, Hercules, right? Cassiopeia, semua ni adalah nama tokoh-tokoh dalam mitos dan legenda Yunani. Okay? Dan di sini ada disenaraikan, right, bila bulan-bulan apabila buruj tu muncul. Jadi kalau lihat Sagittarius, dia mengambang, dia boleh dilihat pada bulan Julai, buruj Orion pada bulan Januari. Jadi sebab itu kalau pertengahan tahun tu kalau kita nampak buruj Sagittarius di langit malam, maka kita tahu sedang berada di pertengahan tahun. Kalau kita nampak buruj Orion, manakala kita tahu kita berada di awal ataupun di akhir tahun, right? Jadi ini adalah contoh macam mana buruj boleh menjadi kalender. Boleh menjadi kalender. Okay. So ada beberapa buruj selain daripada buruj Sagittarius dan Orion ni yang terkenal. Kita juga ada buruj Ursa Major, dan ini terkenal sebab ada Big Dipper ni, dan dua bintang terakhir Big Dipper ni dia menunjuk ke arah bintang kutub, right? Dia menunjuk. So sebab itu buruj Ursa Major ni dia penting. Centaurus pula dia penting sebab dia
berhampiran dengan satu lagi buruj yang ni, yang bentuk macam palang ni, buruj Southern Cross ataupun crux. Dan buruj Southern Cross ni dia membolehkan kita menentukan arah selatan. Selain daripada itu, buruj Centaurus juga mengandungi bintang Alpha Centauri, dan bintang Alpha Centauri ni adalah bintang yang paling dekat, right? Bintang yang paling dekat dengan kita di bumi selepas matahari lah, right? Matahari bintang paling dekat dengan kita. Alpha Centauri adalah bintang yang paling dekat dengan kita selepas matahari, right? Jadi kalau kita nak melawat bintang lain, maka Alpha Centauri ini adalah bintang yang boleh menjadi destinasi paling dekat lah. Dan sekarang ni pun kita mengetahui bahawa Alpha Centauri ni, ahli astronomi telah menjumpai bahawa ada planet yang mengelilingi Alpha Centauri, right? There's an exoplanet that orbits the Alpha Centauri system, right? Dan ini membuatkan ahli astronomi berasa seronok sebab bila ada planet, maka kemungkinan untuk menemukan hidupan itu lebih tinggi. Jadi dan memandangkan dia agak dekat, jadi suatu masa nanti mungkin kita boleh menghantar kapal angkasa ke sana untuk menerokanya, right? Jadi itu saja untuk video yang kedua ni. Dalam video yang berikutnya kita akan melihat bagaimana putaran bumi pada paksinya ni mempengaruhi apa yang kita boleh lihat di langit, right? Jadi sekian.